Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi untuk Raya 2022 ni kita semua memang dah menjangkakan lah bahawa kesesakan lalu lintas akan legend jugalah tahun ni, sebab dah 2 tahun tak boleh balik kampung kan. Jadi mesti orang lepas geram macam kali ni, dan memang kita semua menjangkakan bahawa kesesakan lalu lintas akan sangat teruk lah. Dan bila kita buat survey kita dapati memang paling besar sekali, paling ramai sekali orang mengalami kesesakan lalu lintas lebih daripada 10 jam. Itu lebih daripada 40% daripada kawan-kawan kita yang kita survey mengatakan mereka terpaksa mengarungi kesesakan lalu lintas melebihi 10 jam. Jadi bila saya dah tahu saya dapat Honda Accord untuk cuti raya kali ni, saya agak excited jugalah. Sebab apa? Kereta ni ada adaptive cruise control, dan setiap kali kalau saya ada buat video mengenai kereta dari adaptive cruise control, saya akan cerita macam mana ianya mengurangkan stres. Dan saya rasa kalau awak boleh beli kereta yang ada adaptive cruise control tapi awak pilih untuk tidak memilih kenderaan tersebut, saya rasa agak bengong sikit lah. Sebab apa? Benda ni dia bukan sahaja satu ciri keselesaan, ianya satu ciri keselamatan. Selain daripada mengurangkan stres, dia juga membantu kita untuk mengekalkan jarak yang selamat dan sebagainya. Jadi untuk kali ni saya berusaha mencari kesesakan lalu lintas lah. Dan tapi usaha saya terhad kepada hari Ahad terakhir tu kerana saya nak kena pergi ke Tapah, ada urusan di sana. Jadi saya ingatkan balik tu mungkin ada jam sikit lah. Masa pergi ke Tapah tu tengah hari, nampak ada macam jam sikit dekat Rawang. Jadi bila balik tu adalah sikit merasa jam, tapi tak banyak lah. Apapun ianya memang terbukti bahawa sistem adaptive cruise control telah berjaya mengurangkan kepenatan dan stres saya apabila memandu dalam kesesakan lalu lintas. Jadi lepas ni kita akan tunjuklah dia punya perjalanan daripada Tapah ke Kuala Lumpur. Tak sepenuhnya, tapi kita boleh nampaklah full impression of apa yang berlaku dan macam mana ianya mengurangkan stres saya. Juga saya akan buat sikit lagi video pusing-pusing around KL one last time, nak tunjuk kecekapan sistem adaptive cruise control ni. Kenapa? Kalau anda ada pilihan, kira dah jatuh wajib ni, awak kena pilih kereta yang ada ciri adaptive cruise control. Kerana kalau tidak, ini satu kerugian yang sangat besar. Dan kalau awak ada kereta yang ada ciri tu dan awak tak pakai, tak tahu nak cakap apa lah. Betul-betul saya tak tahu nak cakap apa. Jadi kali ni saya belajar satu benda baru lah mengenai sistem adaptive cruise control, ataupun saya ubah cara saya gunakan sistem adaptive cruise control ni. Bila kita berada dalam keadaan trafik yang agak heavy, dulu saya biasa maintain satu bar bila atas lebuh raya. Tapi bila masa musim perayaan, bila kereta banyak, dan kadang-kadang kereta depan kita brake agak kuat lah. Mungkin tak mengejut tapi brake agak kuat. Kalau kita maintain satu bar, kita juga akan brake agak kuat. Tapi kalau kita maintain 2 bar, ia akan membolehkan kereta kita mempunyai ruang yang lebih sikit untuk brake dengan perlahan dan lebih lembut. So itu adalah lebih selesa dan lebih tidak kurang mengerikan lah untuk penumpang dan juga untuk pemandu. Jadi untuk kali ni, bila kita memandu semasa di jam tadi dekat Tapah tu, kalau awak tengok, saya ubah menjadikan 2 bar sebenarnya, kerana dia ada sesi di mana dia brake secara agak kuat. Dan orang rumah saya komplain lah, dia kata ini dah rasa macam bahaya. Jadi saya tambah jadi 2 bar, dan selepas tu dia dah tak ada komplain dah. Dia menunjukkan bahawa sistem tu berasa lebih selesa untuk penumpang kalau kita gunakan 2 bar. Dan juga bila dalam keadaan trafik banyak, jadi orang nak menyelit pun agak susah sikit nak judge. Walaupun katalah kita tengok sekarang ni kereta depan jarak ni 2 bar, bila kita gunakan ultra wide tu nampak macam jauh betul lah. Tapi sebenarnya jarak tu memang selesa, dan memang boleh orang menyelit. Dan saya dapati dengan adanya 2 bar, bila orang menyelit pun kereta tak menggelabah, kereta mempunyai masa untuk membrake dan adalah lebih berasa selamat untuk kita lah. So buat masa sekarang ni, saya rasa atas lebuh raya, kalau betul-betul light traffic, saya akan gunakan 1 bar. Tapi kalau kereta agak banyak, terutama sekali macam lebuh raya dalam bandar macam ni kan, saya sekarang atas LDP ni, memang saya akan gunakan 2 bar lah. Sebab dalam keadaan macam ni banyak sikit kereta dan mungkin orang akan selit. Pasal lah orang tukar lorong, kadang-kadang kita tak ada nak kawal kan. So there's no point kita maintain 1 bar just because nak elak orang potong queue kita, sehingga menyebabkan kereta brake secara mengejut. Saya rasa itu cara yang kurang tepat lah untuk memandu. Pasal the whole point of the adaptive cruise control untuk menjadikan kereta lebih relax bila kita memandu. So itu yang saya nak kongsikan, iaitu dalam lebuh raya bandar
kita akan gunakan 2 bar dan bukannya 1 bar. Jadi kita akan terus memandu ke arah Inner Ring Road, iaitu Jalan Tun Razak. Dari sini kita akan pergi ke Sungai Besi dan pusing satu lap Tun Razak, dan awak boleh tengoklah macam mana keadaan pemanduan, sama ada kereta tergenjut-genjut ataupun tidak. Shot daripada depan tu akan menunjukkan the whole drive. Saya akan rakamkan the whole drive. Take about setengah jam, 40 minit kan. Jadi dekat kawasan Pusat Bandar Damansara ni ada banyak sikit construction. Dia tengah buat shopping complex lagi. Macam Malaysia ni dah tak cukup shopping complex, berebut masih nak buat shopping complex. Jadi kat depan ni jalan dah ditutup sikit dan dilencongkan. Jadi awak akan lihat macam mana trafik akan sempit sikit lah. Dan saya maintain 2 bar ni, tengok. Jadi kereta depan masuk, tak ada hal, dia break sikit, nak maintain gap. Dan kat depan ni kadang-kadang kita akan bertukar lorong. Masa jalan jadi 2 lorong sekarang mungkin tak berlaku kerana tak banyak sangat kereta. Dekat depan ni juga lagi satu tempat mungkin akan bertukar lorong kerana ada kenderaan masuk daripada tepi, walaupun sepatutnya tak ada. Tengok ni saya bersiap sedia dengan motor tadi tu. Nampaknya okey, tak ada masalah. Masih lagi mengekalkan jarak dengan kereta depan. Dan sistem baru ni bila masuk selekoh, dia memang akan kurangkan kelajuan ataupun dia tak akan menambah kelajuan lah, walaupun kita masih belum mencapai kelajuan yang kita tetapkan lah. Jadi bila menghadapi selekoh macam kat depan ni, saya selalunya akan cari kereta lah untuk ikut belakang. Saya tukar lorong siap-siap nak ikut Honda BRP kat depan tu. So kita akan tengok ni nak masuk selekoh ni, sama dia nampak, dia masih belum nampak. Sekarang dia dah nampak. Dia dah nampak, dia tak nampak balik dah. Tak balik, dia tak nampak. So dengan adaptive cruise, sekarang dah masuk agak sibuk juga lebuh raya ni. So nampak motor masuk, kereta tukar lorong. Dan kita masih lagi mengekalkan jarak yang selesa. So seems like 2 bar is optimum lah untuk sistem ni lah, dalam keadaan dalam bandar. Orang lain mungkin tak setuju, mungkin dia nak rapat sikit, saya tak tahu. Tapi untuk saya rasa ini selesa lah dan rasa selamat. Accord baru ni juga ada auto parking tapi auto parking ni satu ciri yang saya jarang sangatlah nak pakai. Saya cuba sekali lah untuk tiap-tiap kereta, saya cuba sekali lah, tapi jarang yang memuaskan lah dia punya kita nak parking lagi cepat lah. Tak tahu lah, kalau memang tak reti parking nak pakai mungkin lah, tapi untuk kebanyakan orang ni sekarang ni nak tukar lorong ni agak kecoh sikit. So kita akan cuba tengok macam mana. Boleh bekal. Motor tu dia nampak, dia break tadi. Jaya masuk 80. Sini speed limit dia 90 tak silap saya. Saya tambah sikit. Signal dia dekat depan ni, dia jarakkan balik. Memang duduk lorong tengah lah, saya jarang duduk lorong laju bila pakai adaptive cruise control, sebab kita memang tak kalut lah. Kita tak kalut lah. Orang kata biar awal tak kalut, biar ada ACC tak kalut. Tu cerita dah. Awal tak kalut, orang kata kan. Saya kata ada ACC tak kalut, ada adaptive cruise tak kalut. So dalam keadaan trafik macam ni memang paling best ACC, sebab dia punya perubahan dia sikit tau. Ni antara 65 sampai 80,
Dia naik balik, dia turun balik sampai 50. Dan kita tak payah risau, dia maintain gap yang selamat. Dan kita pegang steering saja. Sebab yang ini dia jarang berhenti terus dia akan crawling speed. So bila crawl speed tu yang memang sedap sekali, kita ada adaptive cruise control ni, dia jadi tak kalut. Sebab kita pun tak heran pun pasal kita tak payah nak adjust. Berapa kali saya nak cakap, tapi saya cakap lagi sekali, yang nak buat kita penat ialah fine motor control, iaitu bila kita nak kena ubah pergerakan throttle kita sikit nak pergi 65 ke 60, 75 ke 80, tu yang buat kita rasa penat. Lah ni kita dah tak payah kaki ni, dah tak payah brake modulation pun, kita tak payah risau. So kita hanya pegang steering. Steering ni pun ada bantuan lane keeping assist, jadi kurang lagi dia punya stress dia lah. Lane keeping assist tu jaranglah kita nak bergantung pada dia, tapi kalau kita mengantuk, dia sangat-sangat membantu. Tengok dalam keadaan ni, I don't really care. Yang kita ngeri kalau kereta masuk dah dekat sangat lah kan. So kena berhati-hati lah. Tengok agak-agak pergerakan kereta kiri kanan tu, kena cuba baca lah sama ada risiko ataupun tidak pemandu tu nak tukar lorong. Itu semua jatuh pada pengalaman lah. Macam ni sekarang kita akan masuk ke kiri walaupun jauh lagi, disebabkan kita ada adaptive cruise. Kita masuk awal tak apa, bagi lega sikit, senang. Tapi dalam keadaan ni tak apa-apa nak boleh lagi. Kita tengok gap, lepas kereta merah ni nampak macam ada gap, kita boleh masuk, tapi kita tak tahu lagi tengok macam mana. Tak kena. So kita relax dulu, kita tengok bila ada gap boleh masuk. Kemungkinan kita kena take off adaptive cruise control dan kita buat manual. Nampak gaya ni kena buat manual lah. Saya buat manual lah. Saya signal pelan-pelan bagi motor lepas kan. Masuk sini dah balik, dah tukar lorong, tekan resume balik dia ikut, dia maintain gap. Sebab kenapa kita tukar lorong awal ialah sebab kita tak mau stres Dah tukar lorong awal, kita relax tak kisah sangat pun kenderaan tu bergerak perlahan ke apa depan sana tu, sebab kita tak perlu mengawalnya. Dia macam naik taksi lah, cuma dia punya level bantuan tu ialah separuh lah. Kita masih lagi perlu memandu, tapi kita tak payah lagi dah kacau brake dengan throttle. Benda yang saya rasa lah, orang lain saya tak tahu, yang paling buat kita stres lah sebenarnya, brake dengan throttle tu. Pasal yang tu memang fine motor control. Ni merging. So kita tengok, saya baik orang faham buat macam zipper, left right. So sini memang tempat biasalah kita cari trafik untuk buat ujian ACC. Dan dengan menggunakan 2 bar ni lah, saya dapati memang sangat-sangat kurang stres lah. Sebelum ni saya guna 1 bar pasal takut orang nak masuk celah-celah tu menyelip lah. Tapi saya rasa menyapi kat depan nak selit. 2 bar tu memberi ruang yang cukup untuk dia selit, dan ruang yang cukup untuk kereta bertindak balas. Nampak tu motor masuk, dia break sikit lah. Dia dengar bunyi, dia break sikit. Yang ni dia dah nampak kereta depan, so kita dah jadi tak kalut dah. Depan tu dia nak merging masuk jalan Tun Razak. Yang itu kita mungkin kena take over. Tak tahu, tengok keadaan trafik macam mana. Tu nampak macam bergerak. Selalunya kita tak perlu take over throttle, kita boleh saja selit. Tengok keadaan macam mana. Ni nampak macam boleh ni. Tak tahu, tengok sat. Boleh signal je. Duduk lorong. Kemudian kita try nak masuk satu lagi lorong. Tengok keadaan macam mana. Tak boleh. Ni ada 2 lorong je yang ke kanan sebenarnya. Kita tengok macam mana. Okey, kena break. Masuk belakang Vios ni. Lepas tu kita nak ke lorong kanan sekali, sebab sini banyak kereta akan nak keluar exit ni. Masuk lorong kanan dan tekan resume. Dia maintain gap balik 2 bar.
jam ni sampai ke PWTC lah, kan traffic akan heavy macam ni. Sekarang ni kalau tengok jam 2.56 lah. Berapa lama rasa nak sampai hujung belah sana? Kita akan rasa lama sangat lah kalau kita kena bawa. Terus tengok ramai orang tak mau lalu laluan ni tapi tengok lagi sampai hujung sana, kita tengok berapa minit sebenarnya jam ni. Memang dalam jam kita akan rasa masa tu lama sangat, tapi sebenarnya mungkin tak selama yang kita rasakan lah. Saya tengok ada satu program hari tu, mereka ni mereka training apa nama orang kata, babysitter ataupun orang panggil nursemaid lah, untuk jaga budak-budak ni. Dan dia akan bagi satu anak patung tau, untuk mereka jaga malam-malam. Anak patung tu akan teriak lah, macam-macam lah dia buat. Kena adalah cara lah, nak pujuk dia, tepuk lah, bagi minum lah, apa benda semua. Dan bila ditanya berapa lama rasa-rasanya anak patung tu teriak semalam, banyak yang training tu kata sejam, 2 jam. Tapi sebenarnya maksimum 20 minit je. Tapi rasa macam 10 kali ganda lagi lama. Tengok ni, dia boleh maintain gap, nampak? Walaupun maybe tu selit agak tiba-tiba, dia boleh kekalkan jarak dengan menggunakan 2 bar punya setting lah. So memang 2 bar tak kalut. Kurang kalut lah, kurang banyak lah kalut lah. Ke tepi, so dia memecut balik sampai ke kelajuan yang kita tetapkan. Saya tetapkan 100, rasa macam tinggi sangat sini. Dalam pekan mungkin 70 speed limit ya. Saya turunkan ke 70 ke 80 lah. Saya selalu set 10 km lebih pada speed limit. Jadi kita akan tengok keadaan ni. Bila cup ni masuk, sebenarnya bagus pada kita, sebab dia nampak dan dia boleh ikut kereta depan. Terowong ni, kita tengok kadang-kadang ada kereta selip tukang lorong, tak ada. Okey, kita selamat. Kita maintain lorong tengah. Dia bila perubahan cahaya ni, kadang-kadang mata kita silau, jadi ya terror jugalah dia adjust kamera punya exposure tu supaya dia cepat berubah. Okay, ni tengok dia slow. Tak ada break mengejut tadi, break elok je. Akan tukar lorong ke kanan.
depan. So, dia brake, dia lepas minyak awal untuk ubah suai pada kelajuan kereta depan lah. Sampai sini 3 minit 7 minit dia sebenarnya. Yalah tengah hari lah, bukan betul-betul rush hour lah. Saya pujilah Honda sebab dia bagi adaptive cruise control pada City pun ada, Civic pun ada, Accord pun ada. Tak semua variant, tapi sekurang-kurangnya ada lah kan. Tak macam jenama-jenama Jerman tak mau bagi. Tak tahu pasal apa yang dia tak mau bagi sangat kan. Apa yang special sangat dia punya sistem yang tak boleh nak bagi kat kita tu kan. Tak tahulah, tak tahu apa yang dia punya belagak sangat daripada tu kan. Hebat tengah mana pun tak tahulah. Ni tengok, dia pun dah bagi Malaysian brand of course. Pro 2 bagi sampai ke Myvi kan. Proton X50 dah. Toyota dah turun sampai ke Altis. Vios belum lagi. Kita tengok bila dia nak bagi pula. Sebab Honda dah bagi kat City kan. Tak tahu lah kot dia saja nak main harga ke, dia bagi murah sikit dia tak mau bagi, kita tak tahulah. Tapi malu jugalah sebab Myvi dah ada kan. Okay, tu dia. Dah nak habis dah. Sikit lagi. Kat sini dia ada sikit slow. Kat sini dia akan slow sikit lah. Hampir berhenti kadang-kadang kat sini. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Macam mana? Awak rasa lepas ni awak beli kereta, awak nak cari tak kereta yang tak ada adaptive cruise control? Kalau saya rasa tak masuk akal lah kalau awak nak cari kereta yang tak ada adaptive cruise control. Kerana ini cara untuk mengurangkan kita stres. Stres ni tahulah kan, menyebabkan macam-macam masalah. Daripada darah tinggi sampai sakit jantung sampai kencing manis. Semua katanya stres menjadi punca. Jadi saya nasihatkan tengok spek tu betul-betul. Dan kalau ada pilihan dalam price range yang kita nak beli kereta yang ada adaptive cruise control, pilihlah ciri tersebut, pilihlah kenderaan tersebut, kerana itu memang akan menyelamatkan nyawa anda dan juga kesihatan anda. Mandu Malaysia, Punan Berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.